والله سبحانه وتعالى لام أقوام ونعى عليهم وقال لم تقولون ما لا تفعلون. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela kepada kelompok yang hanya bercakap tetapi tidak melaksanakan dengan menyebutkan, kenapa kamu menyebutkan apa yang tidak kamu laksanakan? لا تظن أنك إذا أمرت ولدك بخصلة من خصال الخير أو وجهته إلى سلوك حسن من السلوكيات المطلوبة ثم رآك ذلك الولد بعينيه تفعل ضد ما تأمره به لا تتوقع منه ولا تنتظر أن يتقبل كلامك أو ينفعل به. Dan jangan kamu ketika mana menyuruh anakmu melakukan dengan suatu kebaikan dan menunjukkannya kepada jalan kemuliaan, kemudian anakmu melihat pada ketika tersebut kamu melakukan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang kamu suruh tersebut, maka jangan kamu harapkan bahawa mereka akan mengikutimu dengan ucapanmu tersebut. لكنك ربما لو لم تتكلم بكلمة ولاحظ الولد منك خصلة من خصال الخير، موقفا فيه رحمة، فيه إحسان، فيه شفقة، فيه ورع، فيه مراقبة، يتأثر بذلك أبلغ التأثر. Dan terkadang dengan hanya melihat situasi dan peristiwa yang memberikan kesan kepada anak tersebut tanpa kamu perlu mengucapkan ucapan, tapi anakmu melihat perbuatan ihsanmu kepada seseorang atau bersifat rahmatmu kepada seseorang, mungkin dengan peristiwa tersebut akan memberikan kesan yang besar di dalam hatinya dan memberikan pembentukan kepada dirinya sebelum kamu mengucapkan ucapan melakukan kebaikan tersebut. ومما يدل على أن سريان الأخلاق والطباع بالقدوة والفعل والمخالطة أقوى وأسرع من مجرد حصولها بالوعظ الكلامي قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، يعني على أخلاقه، فلينظر أحدكم من يخالل. Dan kesan melihat dengan perbuatan dan juga pelaksanaan secara langsung itu seperti disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Nabi al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu dengan agama temannya, bermakna dengan apa yang telah dia lalui dan dia telah berteman dengan seseorang tersebut maka akan tercuri akhlaknya tersebut. وهذا لا يعني أن التوجيه القولي مذموم، ولكنه يعني أنه لا بد أن يتزن بالتطبيق والقدوة. Dan ini bukan kita maksudkan bahawa mengucapkan dengan ucapan sahaja itu dikira sebagai tercela, tetapi yang kita ingin maksudkan adalah perlu disekalikan, disertakan sekali dengan ucapan suruhan tersebut dengan menunjukkan dengan perbuatan yang mulia. وكذلك لا بد أن يعلم الإنسان أنه إذا أكثر من النصح في كل شيء كان كلامه محل ملل وضجر. Dan ketika mana kita melihat secara umumnya manusia ini, ketika mana mendengar selalu dengan nasihat dan seumpamanya, maka akan dilihat padanya dengan kebosanan dan mengelakkan daripada mendengarnya. فعليه أن يكون حكيما في النصح والإرشاد. Maka hendaklah kita menjadi ahli yang bijaksana ketika mana memberikan petunjuk dan nasihat. ويتعلم متى يتكلم ومتى يسكت. Dan kita kena belajar bila yang perlu kita bercakap dan bila yang perlu kita diam. ويتعلم أنه إذا تكلم كيف يتكلم. Dan belajar juga ketika mana akan bercakap, bagaimana akan bercakap. وبأي ألفاظ يتكلم. Dengan lafaz dan ucapan yang bagaimana yang perlu kita pilih untuk berucap. ومتى يتكلم. Dan bila yang perlu kita berucap. كيف وبأي شيء ومتى. Bagaimana, dengan apa caranya, dan bila ucapan tadi akan diucapkan. النصيحة بطبيعتها مرة. Nasihat itu tabiatnya adalah pahit. مثلها مثل الدواء المر. Umpamanya adalah seperti ubat yang pahit.
انظروا إلى هذا الدواء الذي يأخذه الواحد منا بوصف الطبيب، يكون عليه غلاف سكري، لو ذاب هذا الغلاف لظهر الطعم المر للدواء، ولكنهم غلفوا الدواء بهذا الغلاف السكري لكي يستساغ. فكذلك النصيحة لا بد أن تغلف بغلاف سكري أيضا من الملاطفة واستعمال العبارات الرفيقة اللينة التي فيها شفقة وليس فيها تعال. Dan seperti mana kita melihat ubat yang diberikan oleh dokter kepada pesakit, biasanya ubat ini ada sebahagian ubat yang akan dibalut dengan balutan gula untuk mengelakkan daripada rasa pahit pada ubat tadi terasa. Tetapi ketika mana kita membuang lapisan manis tersebut, maka akan terasa pahitnya ubat tadi akan terasa. Maka ini memberikan panduan kepada kita untuk ketika mana ingin memberi nasihat, maka lakukan dengan cara yang terbaik. Dipilih dengan ucapan yang lemah lembut dan yang memberikan kesan, agar tidak menyebabkan berlakunya kerosakan dan menegurnya dengan keadaan yang merasa besar. وكذلك يجتنب نصيحة الولد في الملأ، فإن النصيحة في الملأ فضيحة كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه. Dan hendaklah ibu ayah menjauhkan daripada menegur anak-anak di khalayak ramai, kerana menegur di khalayak tersebut sebenarnya adalah memalukan, bukan memberikan nasihat seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. ولا شك أن العقاب قد يكون ضرورة في بعض الأحيان. Dan tidak syak lagi bahawa iqab ataupun denda yang diberikan kepada anak itu diperlukan terkadang. لكننا علينا أن نعرف أن العقاب مجرد آلة، مجرد وسيلة، وليس مقصودا في ذاته، وإنما المقصود هو الإصلاح، هو إقامة الإعوجاج وليس الإيذاء. Dan iqab ataupun denda yang diberikan tersebut itu hanyalah sekadar wasilah, bukanlah ianya merupakan tujuan utama kepada perkara tersebut. Jadi bermakna tidak boleh untuk kita jadikan dia sebagai tujuan sehingga boleh menyebabkan berlakunya kerosakan dan juga berlakunya kecederaan. Sedangkan yang ditujukan, diniatkan pada asal dengan teguran tersebut adalah untuk menyebabkan anak tadi terarah dan menjadi betul pada perjalanannya. والأصل الأصيل الذي يجب أن ننطلق منه في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Dan dalilnya adalah daripada hadis Nabi SAW, setiap muslim itu ke atas muslim yang lain haram untuk dia melangkaui batasnya pada darahnya, pada hartanya dan pada marwahnya. فالأصل أن إيذاء المسلم حرام. Dan asal pada melakukan kesakitan kepada muslim itu hukumnya haram. فإذا كان الولد ينصلح بمجرد النصح والإرشاد فإن إيقاع الإيذاء عليه محرم، سواء كان هذا الإيذاء حسيا أو معنويا. Dan menyakitkan anak itu adalah hukumnya kerana muslim. Anak kita juga adalah seorang muslim, maka menyakitkan mereka juga adalah haram. Ketika mana boleh menggunakan jalan yang lain selain daripada jalan menyakitkan anak tersebut. Dan menyakitkan tadi ada dua, sama ada menyakitkan dalam bentuk hissi dengan pukul, ataupun menyakitkan dalam bentuk maknawi pada maksud dalaman batinnya. ويبقى الوالد المربي يبحث في أساليب العقاب إن احتاج إليها إلى الوسيلة الأخف دائما. Dan hendaklah seorang pendidik, ibu dan ayah tersebut sentiasa mencari jalan yang terbaik untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا أن نعود أولادنا على الصلاة
بمجرد أن يبلغوا سن 7 سنين وأن نضربهم عليها إذا بلغوا 10 سنين. Dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh dan menggesa kepada ibu dan ayah, menyuruh anak-anaknya untuk salat pada umur 7 tahun, dan ketika sampai umur 10 tahun kalau tidak masih melakukan salat maka dipukul. فإننا نفهم من هذا الحديث الشريف أمرين. أول هذين الأمرين أن هذا الحديث ليس قاصرا على مجرد الصلاة، بل هو متعلق بالتعويد على عموم الواجبات الدينية من الصلاة وغيرها، لكنه عبر بالصلاة لأنها أم العبادات. Yang pertama, yang kita boleh ambil 2 perkara daripada hadis ini. Yang pertama, kefahaman kita bahawa baginda Nabi ingin menunjukkan dan memaklumkan kepada kita bahawa perlu untuk seorang ayah tersebut memberikan kebiasaan dan mengajarkan anak mereka dengan perkara-perkara ibadah. Bukan hanya solat sahaja. Dan solat yang disebutkan di dalam hadis tadi bukan maksudnya secara khusus solat sahaja yang ditegur, yang perlu diberikan pendidikan, tetapi disebutkan solat kerana ianya merupakan ibu kepada seluruh ibadah. والأمر الثاني الذي نفهمه منه أن الأمر بالضرب فيه ليس أمرا للإلزام، بل هو مجرد إرشاد إلى وسيلة تربوية يمكن اللجوء إليها إذا تعينت، وإذا لجأنا إليها نستعمل منها الحد الأدنى الذي يحقق المطلوب دون أن نتجاوز ذلك إلى ما هو أعلى منه، وإلا كان إيذاء محضا يحرمه الله ولا يرضى به، لا يرضى به الله ولا يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan perkara yang kedua, difahami daripada pukulan yang disebutkan di dalam hadis, dan pukullah ketika mereka berumur 10 tahun masih tidak solat, bukanlah suruhan untuk memukul itu dengan lazim. Tetapi sebaliknya yang difahami daripada hadis tersebut adalah petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada cara yang lain lagi untuk diberikan kepada anak tersebut bagi menyuruhnya melakukan salat. Ketika ada cara yang lain, maka perlu digunakan cara tersebut, dan haram bagi mereka untuk menggunakan cara yang lebih atas daripada perkara tersebut karena menyakitkan muslim itu adalah haram. كما أنه يجب أن يكون هناك حوار بين الوالد وولده. Seperti mana yang seterusnya antara cara penterbiahan kepada anak-anak adalah dengan adanya perbincangan di antara ibu dan ayah tadi dengan anaknya. ليفهم الوالد كيف يفكر ولده وما هو تكوينه النفسي. Dan untuk melihat bagaimana anak tersebut berfikir dan bagaimana pembentukan jiwa pribadinya. وينقل له الخبرات الحياتية بما يناسب مرحلته العمرية. Dan diberikan kepada mereka, diturunkan kepada mereka dengan pengalaman kehidupannya berdasarkan kepada umur anak tersebut. ويظل يرقي العلاقة بينه وبين ولده بحسب المرحلة العمرية، ففي مرحلة يكون والدا محضا، وفي مرحلة أخرى يكون صديقا، وفي مرحلة تالية يكون أخا. Dan perlu bagi ibu dan ayah meraihkan marhalah ataupun peringkat-peringkat pertemanannya dengan anak. Ada peringkat umur yang perlu bagi kita bermuamalah dengan anak kita sebagai anak semata-mata. Dan ada peringkat umur yang kita perlu menjadi teman kepada anak kita tersebut. Dan ada peringkat umur yang mana pada ketika tersebut dia telah menjadi kawan rapat dan teman rapatnya pada ketika itu. فيكون الولد سويا من الناحية النفسية لأن علاقته بوالده كانت علاقة سوية. Maka pada ketika tersebut anak itu akan terbentuk dengan baik pada akhlaknya ketika mana dia dilayan dan diberikan perhatian dengan selayaknya. ويظل الوالد بهذا رقيبا من بعيد على تصرفات ولده، يعرف متى يمكن لولده أن يقترب من الخطوط الحمراء فيتدخل، ومتى يكون الولد في مساحة آمنة فيتركه ليكتسب من خبرات الحياة ما ينفعه. Dan ayah dan ibu hendaklah melihat daripada jauh
melihat sama ada anak tadi akan melangkaui hak yang telah diberikan lalu ditarik semula anak tadi kepada tempat yang sepatutnya. Ataupun anak tadi berada dalam kawasan yang aman untuk diberikan perhatian kepadanya agar dia sendiri mencari pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan kehidupannya tersebut. ويقابل هذه الصفات الإيجابية صفات أخرى سلبية تخرب نفسية الولد ولا تجعله ولدا مستقيما. ويقابل هذه الصفات الإيجابية صفات أخرى سلبية. Dan berlawanan dengan sifat yang positif tersebut adalah lawannya sifat yang negatif. تضعف شخصية الولد ولا تجعلها شخصية سوية بالقدر الكافي. Ini akan menyebabkan sifat negatif tersebut akan menyebabkan anak itu tidak akan tumbuh sebagai seorang yang sepatutnya. فالإفراط في العتاب. إفراط العتاب من غير داع ومن غير الإفراط. نعم أيوة إفراط. Yani berlebihan di dalam kita mencela anak kita. والتسلط. Dan juga kita mengawalnya. والإهمال. Membiarkannya. وفرض الحماية المفرطة على الولد. Dan terlalu mengungkung anak tersebut. كل هذا ينشئ ولدا هشا. Itu akan menyebabkan jadi seorang anak yang tidak mampu untuk bergerak dengan sendiri. ربما يلجأ إلى الكذب ليهرب من العقاب. Kadang-kadang anak itu akan menjadi seorang yang penipu semata-mata untuk mengelakkan dirinya daripada didenda dan dihukum. وربما يبحث عن أحضان أخرى غير أحضان والده لتعوضه عما فقده مع والده. Dan kemungkinan dia akan mencari tempat bersandar yang lain daripada bahu ibu dan ayahnya ketika mana dia merasakan bahawa ibu dan ayahnya tidak mampu memberikan apa yang diinginkannya. فتكون أحضانا مسمومة. Maka dia akan menjadi racun yang membarah. اقتربوا من أولادكم وصادقوهم وعاملوهم بالإحسان. Hendaklah kamu mendekati anak-anak kalian dan bertemanlah dengan mereka dengan penuh kebaikan. وعاملوهم بالحكمة والرفق. Dan beramal dan bermuamalahlah mereka dengan penuh kelembutan. فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. Tidaklah kelembutan itu masuk ke dalam sesuatu, melainkan ia akan menjadi penyeri kepada sesuatu tersebut. Dan tidaklah dicabut kelembutan daripada sesuatu, melainkan ianya akan menjadi keburukan kepada sesuatu tersebut. واذكروا بأنه من لا يرحم لا يرحم. Dan ingatlah, orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. واذكروا أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Dan ingatlah, setiap di kalangan kita ini adalah pengembala, penjaga, maka setiap kita akan diberi tanggungjawab terhadap penjagaan kita tersebut. واذكروا قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Dan ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan diri ahli keluarga kalian daripada neraka yang merupakan batu-batu bakarnya adalah manusia. خذوا بالأسباب وعلقوا قلوبكم بمسبب الأسباب. Ambillah dengan sebab, tapi ikatlah hati kalian dengan Tuhan pemilik sebab tersebut. استودعوا أولادكم لديه. Dan serahkan anakmu kepada Allah. وقولوا في دعائكم. Dan katakan di dalam doa kalian, اللهم إنا نستودعك أولادنا. Ya Allah, kami serahkan anak kami kepadamu. في غيابنا وفي حضورنا. Pada keadaan kami tidak melihat atau kami tidak berada di sisinya, dalam keadaan kami berada di sisinya. في قربنا وفي بعدنا. Dalam keadaan kami berhampiran dengan mereka atau kami berjauhan dari mereka. في إقبالنا وفي إدبارنا. Ketika kami berada di depan atau di belakangnya. في حياتنا وبعد موتنا. Dan selepas kami, sama ada kami masih hidup atau setelah kami wafat.
فاللهم دبر لهم فإنهم لا يحسنون التدبير لأنفسهم. Ya Allah, tadbirlah, susunlah kehidupan mereka kerana mereka tidak pandai menyusun kehidupan mereka dengan baik. احفظهم بحفظك واكلأهم بكلئك. Dan jagalah mereka ya Allah dengan penjagaanmu, واصرف عنهم شر كل ذي شر. dan jauhkan mereka, jagalah mereka daripada kejahatan segala kejahatan. نسأل الله ذلك لأولادنا ولأولادكم ولأولاد المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله. Amin. Dan kemudian Maulana Syekh mendoakan agar Allah menjaga anak kalian dan anak kita semua dan anak golongan muslimin semuanya berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.